Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu kepada segala hari. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, satu tajuk yang dipetik daripada kitab Bahrul Madhi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Babu ma ja'a fi 'aishin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Kata dia, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Dalam tajuk ini musannif bawa hadis yang menceritakan tentang suasana keadaan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya itu sangatlah bersetia-setianya. Tidaklah ada bandingan persetiaannya dengan sahabatnya itu. Kata dia di sini, kehidupan Nabi dengan sahabat, hubungan mereka sangat setia. Tidak ada tolak bandingnya untuk kita gambarkan bagaimana hebatnya kesetiaan hubungan di antara Nabi dengan para sahabat, di antara hubungan sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sangat belas kasihan Nabi kepada orang-orang Islam. Nabi juga kasih kepada orang-orang Islam. Maka kehidupan Nabi dengan sahabat-sahabatnya itu bukannya berkehidupan membanyakkan, menghimpun dunia dan menurut syahwat. Bahkan Nabi itu memimpin kepada taat dan mereka itu menurut dengan setianya. Tidaklah Nabi dan para sahabat ini kehidupannya banyak mengumpulkan kemewahan, kesenangan dunia dan memenuhi kehendak hawa nafsu. Tapi Nabi pimpin para sahabat ini supaya hidup dalam ketaatan kepada Allah, dan juga benda ini diikuti oleh para sahabat. Tidak mereka itu, para sahabat, menyalahi apa yang disuruh oleh Nabi, dan juga hal dunia yang penolong bagi menyempurnakan ibadah yang bertolong-tolongan mereka itu. Baik. Dan kata dia, dan Nabi SAW pula menolong ia memberi makan dan minum dengan sedikit apa ada padanya, diberi tolongnya kepada orang yang fakir miskin.
Nabi SAW, kita tahu kehidupan Nabi pun bukan senang, bukan mewah. Makan minum pun kadang-kadang tak ada benda di rumah. Tapi Nabi SAW tak pernah lupa. Kalau ada makanan, minuman, Nabi tak lupa kepada sahabat-sahabat baginda hak miskin ni. Dan orang yang menjadi fakir miskin itu ada banyak tinggal diam di pinggir masjid Nabi itu. Tidak ke mana-mana mereka itu mencari makan, minum dan pakaian. Maka mereka itulah yang masyhur dipanggil orang dengan nama Ahlus Suffah. Ramai di kalangan sahabat Nabi, di kalangan fakir miskin, tinggal di pinggir masjid Nabi SAW. Kalau hari ini kita pergi di Masjid Nabawi, di belakang kawasan Raudhah ada dakkah. Dia panggil dakkah, maknanya dia buat lantai tu agak tinggi lebih daripada lantai. Maknanya lebih tinggi. Macam stage macam tu. Maka disitulah tempat tinggal golongan yang disebut sebagai golongan Ahlus Suffah. Di kalangan fakir miskin, di kalangan sahabat Nabi. Duduk di situ, masa mereka banyak dihabiskan untuk mengaji, belajar dengan Nabi SAW. Susah tara mana pun mereka takkan minta daripada orang lain. Ini cerita yang panjang berkaitan dengan Ahlus Suffah. Bagaimana sifat mereka ini yang duduk dalam kesusahan tetapi tidak ada perasaan atau tak ada berasa nak minta ke orang. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala puji golongan-golongan ini. Yang Allah sebut di dalam Al-Quran, lilladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya. Lilladzina uhsiru fi sabilillahi, Allah Subhanahu wa taala puji mereka di dalam Al-Quran bagaimana sifat Ahlus Suffah ini, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta daripada manusia. Sehingga kan orang-orang menyangkakan bahawa mereka ini adalah orang yang senang kerana tak pernah minta daripada orang. Kita boleh rujuk dalam ayat 273 dalam surah Al-Baqarah. Ayat 273 Allah cerita pasal mereka. Baik. Maka kata dia, ni cerita Ahlus Suffah secara detailnya. Dalam kitab Bahrul Mazi ni dia bawa hadis yang menceritakan tentang kisah yang berlaku kepada ketua kepada Ahlus Suffah, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka kata dia, Ahlus Suffah itu ialah sahabat-sahabat Nabi yang tetap duduk menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang berpenduduk di tepi masjid Nabi di negeri Madinah itu. Ahlus Suffah, As-Suffah, alif lam sad fatah. Depa ni merupakan kalangan sahabat Nabi yang duduk menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal di tepi-tepi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Mereka itu duduk mengaji pada Nabi dan bersama-sama buat ibadat dan menerima apa latihan Nabi. Duduk dengan Nabi, mengaji dengan Nabi, semayang apa semua dengan Nabi. Kehidupan mereka di situ tak pernah berenggang daripada Nabi. Maka mereka itulah sahabat-sahabat yang tinggal di dalam miskin fakir itu. Kehidupan mereka susah, fakir miskin. Apabila ada orang-orang mengirim sedekah kepada Nabi, maka Nabi hantarkan dan berikan pada sekalian orang Ahlus Suffah itu. Bila orang beri sedekah kepada Nabi, yang kita tahu Nabi tak boleh makan sedekah, maka sedekah itu Nabi beri kepada para sahabat di kalangan Ahlus Suffah. Inilah demikianlah hal persetiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya yang fakir, sebagaimana datang dalam riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menceritakan kepada kita, kana ahlus suffati adyafa ahli al-islami la ya'wuna ala ahlin wala malin wallahi alladhi la ilaha illahu in kuntu la a'tamidu bi kibadi ala al-ardi min al-ju' wa ashuddu al-hajara ala batni min al-ju' ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله
ما أسأله إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وقال أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال ألحق ومضى فأتبعته ودخل منزله فاستأذنت فأذن لي فوجد قدحا من لبن فقال من أين هذا اللبن لكم قيل أهداه لنا فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قلت لبيك قال ألحق إلى أهل الصفة فادعهم وهم أضياف الإسلام لا يؤون على أهل ومال إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيء وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها. Abu Hurairah cerita bagaimana satu hari dia kata, Ahlus Suffah ini merupakan tetamu orang-orang Islam, tiada menumpang mereka pada kerabatnya dan tiada harta. Tak ada adik-beradik kok nak tumpang hidup dengan adik-beradik, mak menakan adik abang, dan tidak ada harta sedikit pun pada mereka. Tak ada apa. Duduk menumpang di masjid Nabi SAW. Dan demi Allah yang tidak ada Tuhan lain selain daripada dia, kata Abu Hurairah, satu hari dia kata dia lapar sehingga sampai peringkat dan aku ikat batu atas perutku daripada kelaparan. Ambil ketui batu ikat atas perut pasal lapar. Sampai peringkat lagu tu banyaklah, bukan sekali dua para sahabat ni ikat ketui batu di perut. Kita baca dalam sirah bagaimana dalam peperangan Khandaq pun berlaku benda yang sama. Dan diceritakan dalam matan Barzanji yang kita duk baca pun, wa ya'sibu ala batnihi al-hajara minal ju'. Cerita bagaimana Nabi, para sahabat yang kelaparan, tak ada sesuatu benda yang boleh dimakan. Ambil ketui batu ikat di perut, baginda ikat dua ketul, para sahabat ikat seketui. Nabi ikat dua ketui, sahabat ikat seketui. Menunjukkan lapak Nabi lebih daripada lapak yang ditanggung oleh para sahabat. Di sini juga Abu Hurairah kata, satu hari aku berasa lapak. Ambil ketui batu ikat di perut. Walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna fi. Lalu aku pun tunggulah di sebatang jalan. Yang mana jalan itu jalan yang dilalui atau dilalu lalang oleh orang ramai. Tunggu dengan tujuan apa? Dengan tujuan kok sat lagi siapa lalu dia nampak aku dia semawa makan kat aku. Walaupun lapar terang mana pun minta tak sama sekali. Famarra bi Abu Bakr fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Tunggu, kemudian lalulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Hurairah tunggu di sebatang jalan, lalu Abu Bakar. Bila dia lalu, fasa'altuhu an ayatin. Aku bertanya kepada dia tentang satu ayat daripada kitab Allah. Ma as'aluhu illa liyushbi'ani. Yang aku tidak bertanya melainkan dengan tujuan supaya dia mengenyangkan aku. Maksudnya apa? Tanya tu bukan tanya nak tahu dah. Tahu dah. Soalan yang dia tanya tu jawapan pun dia tahu dah. Cuma buat-buat tanya bersembang tu kut-kutlah. Masa Abu Bakar bersembang tu, Abu Bakar perasan, kata Abu Hurairah ni sebenarnya lapar. Maka disemawalah makan kepada Abu Hurairah. Boleh makanlah. Nak habaq kata lapar wahai Abu Bakar, itu tak sama sekali. Bukan sifat Ahlus Suffah. Susah lapar tara mana pun. Allah kata la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka takkan meminta daripada manusia. Ni Allah puji daripada dalam Quran. Famarra wa lam yaf'al. Sayyidina Abu Bakar pun bila Abu Hurairah tanya soalan, dia pun jawab. Bila dia jawab, dia pun pergilah. Makna tak perasan dan tak sedar pun. Kata Abu Hurairah ni sebenarnya bukan nak tanya sangat pun, tapi lapar. Summa marra bi Umaru. Tak berapa lama datang pula Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar, fasa'altuhu an ayatin min kitabillah.
Abu Hurairah kata, aku pun buat-buat tanya soalan yang sama tentang ayat Allah, tentang ayat Quran. Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani. Dan tidaklah aku bertanya soalan itu melainkan kot-kotlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu semawa makan ke aku dan aku kenyang. Sama macam tadi juga. Lalu Sayyidina Umar beri salam, jawab salam, buat-buat tanyalah soalan berkaitan dengan Quran ni. Yang soalan tu dia pun tahu jawapan. Cuma dia nak celah-celah tu kut tengah sembang Sayyidina Umar pasang, kata dia lapar, semawa makan ke dia. Famarra wa lam yaf'al. Sayyidina Umar pun jawab soalan, dia pun pi. Tak pasan pun kata, kehendak Abu Hurairah sebenarnya adalah makanan, bukan jawapan daripada soalan tadi ni. Ini kata para sahabat. Baik. Summa marra Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Tak berapa lama kemudian lalulah Abul Qasim, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang Arab, Nabi digelar dengan gelaran Abul Qasim, bapa kepada Al-Qasim. Orang Arab dia panggil kunyah. Kunyah ni dia sandak kepada sama ada anak dia, pak dia, Abu Abdullah, Abu apa lagi? Banyaklah. Abul Qasim, Abu Umar, Abu Ali dan sebagainya. Ataupun dia gelar dengan gelaran Ibnu Abdullah, Ibnu Umar dan sebagainya. Baik. Nabi di antara orang yang digelar dan gelaran Nabi, kunyah Nabi ialah Abul Qasim, disebut kepada anak laki-laki Nabi Al-Qasim. Kata Sayyidina Umar, kata Abu Hurairah, tidak berapa lama lalulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fatabassama hina ra'ani, daripada jauh lagi Nabi nampak saja Abu Hurairah, Nabi dah senyum kepada Abu Hurairah daripada jauh. Maknanya Abu Hurairah tak buka mulut lagi, Nabi dah tahu dah apa sebab, apa hajat Abu Hurairah tunggu di sebatang jalan tadi ni. Mana sensitifnya Nabi dengan keadaan para sahabat. Baginda faham. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pernah melalui suasana tu. Baginda hidup dalam sabar, kekurangan sabar sederhana, makan minum pun tak pernah mewah sejak daripada kecil. Sebab tu Nabi tahu. Nabi lalu suasana tu, bila Nabi tengok sahabat ni lapar, Nabi tahu dah Abu Hurairah ni tak tunggu tang ni melainkan dia lapar. Tengok muka pun tahu. Maka Nabi senyum, kata Abu Hurairah, tak kala baginda melihat aku, fatabassama hina ra'ani. Tersenyumlah Nabi di saat baginda melihat aku. Waqal, Nabi kata ke aku, Abu Hurairah, hei Abu Hurairah. Qultu, aku jawab kepada Nabi, labbaika ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qal alhiq, Nabi kata, mari ikut aku, mari ikut aku. Wa madha, Nabi pun berjalan. Fa atba'tuhu, aku pun ikut Nabi. Wa dakhala manzilahu, Nabi masuk dalam rumah baginda. Fasta'dhantu, aku minta izin kat Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku masuk. Fa'adhina li, Nabi pun beri izin aku masuk dalam rumah baginda. Ni adab. Walaupun Nabi ajak Abu Hurairah pergi ke rumah, sebelum Abu Hurairah masuk dalam rumah Nabi, minta izin dulu, ya Rasulullah, bolehkah aku masuk? Nabi kata, silakan ya Abu Hurairah. Kita tahu rumah Nabi bukan besar macam rumah kita. Bilik di rumah kita tu lagi besar daripada rumah baginda Nabi SAW. Ni yang dikatakan ada. Walaupun Nabi ajak Abu Hurairah pergi ke rumah, sampai di rumah Nabi, Abu Hurairah minta izin, bolehkah masuk dan sebagainya. Bila Nabi kata, ya silakan, barulah Abu Hurairah masuk. Fawajada qadahan min labanin, maka didapatinya satu bekas qadah. Qadah ni lah, qaf dan ha negeri kita ni. Qadah ni mangkuk, bekas buah susu, min laban, daripada susu. Tengok dalam rumah ada satu bekas mangkuk daripada susu. Faqal, Nabi tanya kepada isteri baginda, min aina hadzal labanu lakum, daripada siapa, daripada mana datangnya susu ini? Siapa bawa? Siapa beri? Qil, dikatakan kepada baginda, ahdahu lana fulanun, telah memberi hadiah kepada kita oleh fulan bin fulan. Beri hadiah. Ada orang hadiah kepada kita, ya Rasulullah. Kita tahu baginda Nabi, ahli keluarga baginda tak boleh makan sedekah.
baik sedekah wajib atau sedekah sunat. Tapi kalau diberikan hadiah kepada baginda makan. Kalau beri sedekah, Nabi beri pada para sahabat dalam bentuk sedekah. Kalau beri dalam bentuk hadiah, Nabi beri juga para sahabat, baginda pun turut kongsi sama dengan para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kata kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, qultu labbaika." Qal alhiq ila ahli as-suffati fad'uhum wa hum adiyaful Islam. Nabi kata, "Hai Abu Hurairah," Nabi kata, "Wahai Abu Hurairah." Abu Hurairah kata, "Ya Rasulullah, alhiq ila ahli suffati." Lekas pi panggil sahabat-sahabat kita ahli suffah yang lain-lain tu. Ramai. Kita bayangkan susu semangkuk. Bila Nabi nak minum, Nabi tak minum dia dengan Abu Hurairah saja. Nabi kata ke Abu Hurairah, pi panggil sahabat-sahabat kita nu ahli suffah yang lain-lain nu. Seru mereka, ajak mereka mari. Mereka juga merupakan tetamu Islam, saudara kita, sahabat kita. Cuma mereka tu orang susah. Panggil mereka mari, kita minum sama-sama. La ya'una ala ahlin wa malin. Mereka juga tidak ada kaum kerabat, ahli keluarga, tidak ada harta. Mereka orang susah. Wahai Abu Hurairah, pergi panggil mereka mari. Kita minum susu sama-sama. Idza atathu sadaqatun ba'atha biha ilaihim wa lam yatanawal minha syai'an wa idza atathu hadiyatun arsala ilaihim fa asaba minha wa asyrakahum fiha. Abu Hurairah kata, apabila datang kepada Nabi dalam bentuk sedekah, mana orang beri dalam bentuk sedekah, sama ada zakat ataupun sedekah, maka Nabi akan berikan zakat sedekah tadi kepada sahabat-sahabat baginda hak susah-susah ni. Dan Nabi tak ambil walau sikit pun daripada sedekah tadi ni. Tapi bila didatangkan kepada Nabi dalam bentuk hadiah, maka Nabi SAW juga memberikan kepada para sahabat, dan Nabi ambil daripadanya sedikit, dan Nabi berkongsi dengan para sahabat kalau yang diberi itu dalam bentuk hadiah. Fasa'ani dzalika. Lalu kata Abu Hurairah, maka tidak menyuka akan daku demikian. Aku berasa berat nak pergi panggil lah. Bila Nabi suruh pergi panggil kalangan ahlus suffah yang lain-lain tu, aku berasa berat nak pergi panggil. Yalah, memikirkan kepada susu yang sedikit semangkuk saja. Kemudian yang nak panggil tu ramai jemputan tadi ni. Wa qultu ma hadzal qadahu baina ahli suffati wa ana rasuluhu ilaihim fasayamuruni an udirahu alaihim fama asa an yusibani minhu wa qad kuntu arju an usiba minhu ma yughnini wa lam yakun buddun min ta'ati Allahi wa ta'ati rasulih. Kata Abu Hurairah, fasa'ani dhalik, tidak menyuka akan daku demikian itu. Aku berasa berat hati nak dipanggil ahlus suffah yang lain untuk datang berkongsi minum dengan kami. Wa qultu, dan aku kata, apa ini bekas antara ahlus suffah dan aku pesuruhnya kepada mereka itu, maka lagi akan disuruhnya aku bahawa aku edar akan dia atas mereka itu, maka tiada harap bahawa dapat aku daripadanya. Kata Abu Hurairah, apalah sangat susu semangkuk. Yang nak minum tu ramai di kalangan sahabat ahlus suffah. Dan aku tahu dah, bila mereka semua duduk dalam rumah Nabi, akulah orang yang akan disuruh oleh Nabi untuk menghulurkan susu tadi kepada tiap-tiap seorang tadi ni. Nabi akan suruh aku suruh kat tiap-tiap orang yang hadir ni supaya mereka boleh minum dulu. Maka akulah orang yang terakhir, dan boleh jadi fama asa ayusibani minhu, boleh jadi aku tak dapat apa. Habis diminum oleh orang ni, aku tak dapat apa. Wa qad kuntu arju an usiba minhu ma yughnini, sedangkan aku sangat mengharapkan daripada susu itu agar aku pun dapat minum sama supaya mengenyangkan perut aku, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berat nak pergi panggil pasal duk picak susu, takut tak cukup, dia tak boleh minum. Sedangkan dia duk lapar sangat-sangat dah. Tapi yang kata sahabat ni, tuan-tuan, ni yang kata Allah puji dalam Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka letakkan keperluan, kepentingan peribadi mereka nombor 2. Mendahulukan, memberi keutamaan kepada orang lain.
Walaupun mereka sendiri sangat memerlukan benda tu. Ni Allah puji, di antaranya Allah puji kalangan orang-orang Ansar yang menolong, membantu orang-orang Muhajirin. Sama dalam kes ni Abu Hurairah, dia kata, aku berasa nak minum sangat-sangat, aku takut susu tak cukup sedangkan aku lapar. Nabi suruh aku panggil mereka mari ramai. Aku pula nak kena duk suar kat mereka sekali lagi, aku last sekali. Tah aku tak dapat apa. Tapi kata Abu Hurairah, walam yakun buddun min ta'atillahi wa ta'ati rasulih. Akan tetapi tidak mesti taat akan Allah dan taat akan Rasulnya. Nabi suruh taat kepada Rasul sama macam taat kepada Allah. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Makna kalau derhaka kepada Rasul, derhaka kepada Allah. Walaupun waktu tu Abu Hurairah sangat-sangat memerlukan makanan minuman. Tapi oleh kerana Nabi suruh, kata Abu Hurairah, aku pi juga. Fa'ataituhum wa da'autuhum, aku pi, aku panggil mereka, aku ajak mereka. Falamma dakhalu alaihi fa'akhadhu majalisahum. Bila mereka sampai mari dalam rumah Nabi, mereka pun masuk duduk sekali dalam rumah Nabi. Faqal, Nabi kata, Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, khudhil qadaha wa a'tihim, ambil bekas mangkuk susu tu, suarkan pada tiap-tiap orang yang hadir, yang ada tu, huluk, beri mereka minum sampai mereka kenyang. Betul sebagaimana Abu Hurairah duk rasa, akulah orang yang yang akan disuruh oleh Nabi untuk suar susu tadi kepada tiap-tiap orang. Fa akhadhtul qadaha, Abu Hurairah kata, aku pun ambillah bekas susu tadi. Faja'altu unawiluhu ar-rajula fayashrabu hatta yarwa. Maka jadilah aku mengunjuknya, makna menghulurkan akan laki-laki, makna sahabat-sahabat yang ada tadi, maka diminumnya hingga puas dahaganya. Minum, tiap-tiap seorang minum bukan minum sikit, minum sampai kenyang. Susu semangkuk ya tuan-tuan. Nak besar mana mangkuk. Kalau besar kita tak panggil mangkuk dah, panggil besel lah, panggil apa lah. Mangkuk mana kecil. Cara mangkuk tu seorang je. Tapi Abu Hurairah suar pada sahabat pertama, dia pun minum. Minum pula bukan sikit sampai kenyang. Ambil suar pula yang kedua, dua minum, bukan sikit, minum sampai kenyang. Ambil suar pula yang ketiga minum. Demikianlah keadaannya. Summa yarudduhu fa'unawiluhul ukhra. Kemudian orang pertama selesai minum, dia suar kat aku ambil, aku huluk pula pada yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Hatta intahaitu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, sehinggalah akhirnya sampailah giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya aku ambil bekas, aku suar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawiyal qaumu kulluhum. Sahabat-sahabat lain pakat kenyang habis dah. Semua pakat boleh minum dah. Kenyang habis dah. Lalu sampailah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qadaha fa wada'a ala yadihi. Maka Nabi mengambil bekas mangkuk susu tadi ni, lalu diletaknya atas tangannya. Summa rafa'a ra'sahu fatabassama. Kemudian Nabi panggung kepalanya dan Nabi senyum. Abu Hurairah lah kali dia tak minum lagi, dia suarkan Nabi. Nabi pun ambil, Nabi pegang dengan tangan baginda. Kemudian Nabi panggung kepala, Nabi tengok Abu Hurairah, Nabi senyum ke Abu Hurairah. Faqala, Nabi tahu. Subhanallah. Dan Nabi tahu sebab Nabi senyum. Ni yang kata Nabi ni cukup prihatin dan cukup sensitif dengan keadaan para sahabat baginda radhiyallahu anhum. Beritahu mereka lapar, mereka sakit, mereka susah. Kan? Nak jadi pemimpin sampai tahu tu lah tuan-tuan, kena tahu keadaan rakyat. Jangan kita duk berasa kata kita senang, tak ada orang susah. Jangan duk berasa kata kita boleh makan nasi, tak ada orang tak boleh makan nasi. Kita kan. Ramai lagi. Lepas tu bila kalangan pemimpin lahir daripada kalangan orang yang pernah melalui zaman kesusahan, keperitan hidup di zaman kecilnya, maka dia akan lebih merasai kesusahan yang ditanggung oleh rakyat. Dia cukup sensitif. Berbeza kalau pemimpin kalangan orang-orang yang senang, berada sejak daripada kecil, lahir dalam kemewahan, membesar dalam kemewahan. Dia tak boleh nak menghayati, merasai
bahawasanya di sana ada orang susah yang sangat memerlukan. Sebab dia tak pernah susah. Nabi SAW, Nabi sendiri pernah dalam keadaan lapar. Baginda pernah ikat ketui batu di perut dan sebagainya. Bila Nabi tengok kelagat keadaan Abu Hurairah, Nabi tahu. Nabi pegang susu, Nabi panggung kepala, Nabi senyum, faqal, Nabi kata ke Abu Hurairah, Aba Hurairah, ishrab, minum. Suar. Nabi tak minum lagi, Nabi suar kepada Abu Hurairah. Ini sifat Nabi. Bila lapar, baginda lah orang yang paling lapar di kalangan para sahabat. Bila kenyang, Nabi pastikan sahabat-sahabat lain kenyang terlebih dahulu, akhirnya baru baginda. Lepas tu dalam peristiwa sejarah, cerita kepada kita waktu lapar, Nabi, para sahabat ikat ketui batu di perut, ikat seketui, Nabi ikat 2 ketui. Menunjukkan lapar Nabi lebih. Tapi bila kenyang, Nabi takkan kenyang, melainkan sahabat-sahabat lain terlebih dahulu kenyang sebelum daripada baginda. Fasyaribtu, Abu Hurairah kata, aku pun minum. Falam azal ashrabu, aku minum, tak berhenti minum. Wa yaqul, Nabi kata kat aku lagi, ishrab, minum ya Abu Hurairah, minum lagi. Minum. Nabi kata minum lagi, minum. Hatta qultu, sehinggalah aku kata kepada baginda Nabi, wallazi ba'athaka bil haqqi ma ajidu lahu maslakan. Demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan kebenaran, wahai Rasulullah, tiada aku dapati baginya jalan. Mana tak ada ruang dah nak buh susu ni, penuh lah perut dah. Kalau kita agak sendak dah perut, minum sungguh. Abu Hurairah yang dia duk takut tadi ni, awal tadi nak pergi panggil ramai tadi duk takut, dia tak boleh minum. Ni yang kita mukjizat Nabi SAW, makanan minuman yang hanya cukup untuk 2-3 orang makan, tapi dimakan oleh para sahabat yang ramai. Minuman makanan itu kekal pada asalnya, tidak kurang walau sedikit pun. Abu Hurairah minum, aku minum. Nabi kata minum lagi, minum. Akhirnya dia kata, tak ya Rasulullah, cukup dah. Tak ada dah ruang dalam perut, di mana kenyang sangat-sangat dah. Fa'aqadhal qadaha, Nabi pun ambillah bekas qadah tu daripada Abu Hurairah. Fahamidallah, Nabi memuji Allah. Wasamma, dan Nabi baca bismillah. Summa syaribah, kemudian baginda SAW pun minum. Nabi lah orang yang terakhir minum selepas daripada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kenyang dan penuh perut mereka dengan minuman, dengan susu tadi ni. Ni cerita bagaimana sahabat Nabi, kehidupan Nabi demikian. Kasih sayang ni tak ada tolak banding. Lebih-lebih lagi di kalangan sahabat-sahabat yang miskin, fakir. Kita dah baca Barzanji, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Nabi ni sangat kasih orang miskin, orang fakir. Nabi duduk bercampur, bergaul dengan mereka. Kalau mereka sakit, Nabi ziarah mereka. Ni dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis hasan lagi pula sahih ini, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jelas menunjukkan kepada kita cerita bagaimana prihatinnya Nabi dengan keadaan para sahabat dan ambil beratnya Nabi dengan keadaan para sahabat. Dan ini menjadi contoh kepada kita supaya kita bukan jadi manusia yang mementingkan diri sendiri. Yang mana kalau kita nak kenyang, kita kenyang, biar pi orang lain lapar pilah. Kalau kita senang, kita nak senang kita aja. Orang nak susah pilah dah. Bukan itu sikap yang sepatutnya. Tapi nak ajak kepada kita, kalau kita nak kenyang, orang lain pun kita nak kenyang. Kalau kita nak senang, orang lain pun kita nak senang. Kalau kita tak mau kita lapar, kita pun tak mau kelaparan itu menimpa ke atas orang lain. Kita akan tolong, kita akan bantu. Ni yang Nabi sebut dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia kasih kepada saudaranya apa yang dia kasih, apa yang dia nakkan untuk dirinya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan pada kita untuk kita jadi manusia yang seumpama apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi dan hidup dalam suasana sebagaimana Nabi hidup dalam suasana dengan para sahabat baginda. Mudah-mudahan dengan sepotong hadis ini memberi manfaat pada kita bersama insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.